Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada hari ini hadis yang ke-31. Kita ulang sikit hadis 31. An Hamran anna Utsman radhiyallahu taala anhu da'a bi wudu'in. Daripada Hamran bahwasanya Utsman radhiyallahu taala anhu, Utsman ibn Affan, da'a bi wudu'in, dia minta dibawa datangkan air wudu untuknya. Fa ghasala kaffaihi thalatha marrat, dia basuh pergelangan tangan 3 kali. Thumma madmada, kemudian dia berkumur. Wastanshaqa, dia masukkan air dalam hidung. Wastansara, dan dia keluarkan balik air dalam hidung. Thumma ghasala wajhahu, kemudian dia basuh muka dia salasa marat 3 kali. Thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq salasa marat, kemudian dia membasuh tangannya sampai ke siku 3 kali. Thumma al-yusra, kemudian dia basuh tangan kiri 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian dia menyapu kepalanya. Thumma ghasala rijlahu al-yumna, kemudian dia membasuh kakinya yang kanan ilal ka'bain, sampai ke buku lali salasa marrat 3 kali. Thumma al-yusra misla dhalik, kemudian dia basuh kaki kiri sampai ke buku lali 3 kali juga. Thumma qala, kemudian Sayyidina Utsman menyatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Sesungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seumpama wudu'ku ini. Hadis muttafaqun ilaih, hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Perkara pertama kita boleh ambil daripada hadis yang saya bacakan ini, hadis ini adalah satu aslun azim, sumber yang utama dalam menyatakan tentang sifat wudu. Perkara yang kedua, menerangkan fardu-fardu wudu dan juga sunat-sunat wudu. Sebab itu Imam Muslim letakkan satu bab dalam kitab Sahih Muslim, sifatul wudu wa kamaluh, sifat wudu dan juga kesempurnaan wudu. Hadis ini menceritakan secara ijmal, bukan secara terperinci, secara ijmal, secara luaran saja. Perkara yang ketiga, menerangkan tentang tertib. Dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam Quran disebutkan perkataan waw. Waw tu makna dan, bukan bermakna tertib. Tertib letak perkataan summa. Dalam hadis ni kita tengok dia letak summa. Summa ghasala wajhahu, summa ghasala yadahu, summa masaha bi ra'sihi. Letakkan summa bermaksud tertib. Kemudian. Dalam Quran itu bukan dalil tertib. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 dalam hadis ini yang menerangkan tertib antara anggota-anggota wudu. Sebab tu diletakkan selepas satu anggota wudu diletakkan summa. Perkara yang keempat, nak memberi faedah at-taslis sunnah, mentigakan 3 kali basuhan itu sunnah, bukan wajib. Ini semua berdasarkan hadis tawadda'a marratan. Ada ketika Nabi berwuduk 1 kali, basuh sekali je. Tawadda'a marrataini. Ada ketika Nabi berwuduk basuh 2 kali. La yaqbalullahu as-salata illa bihi. Allah Ta'ala tidak terima salat melainkan kena berwuduk. Berwuduk sekali pun dah cukup. Cuma wassalasu hiyal kamal, 3 tu yang sempurna. 3 kali basuhan tu sempurna. Disunatkan menyapu kepala 3 kali berdasarkan hadis Utsman radhiyallahu taala anhu yang akan datang, kita akan sebutkan dalam Sahih Muslim, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a salasan. Nabi berwuduk, Nabi basuh 3 kali. Berdasarkan hadis Abu Daud rahimahullahu taala dalam Sunan Abi Daud menyatakan annahu sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya 3 kali. Yang dalam Sunan Abi Daud. Sunan Tirmizi pun ada menyatakan perkara yang sama. Nabi menyapu kepala 3 kali. Dan diqiaskan
diqiaskan juga dengan anggota-anggota yang lain bahawasanya Nabi SAW berterusan atas perkara yang afdal. Dalam perkara yang kelima, dia nak menyebutkan disunatkan basuh menyapu kepala 3 kali sapuan. 3 kali sapuan. Satu berdasarkan hadis Nabi berwuduk, Nabi basuh 3 kali 3 kali. Dan yang keduanya adalah hadis Abu Daud yang menyatakan Nabi menyapu kepalanya 3 kali. Dan yang ketiganya kiaskan dengan anggota-anggota wuduk yang lain, Nabi akan berterusan dengan perkara yang afdal, iaitu membasuh 3 kali. Ijma' di kalangan ulama' wajib membasuh muka, tangan, menyapu kepala dan membasuh 2 kaki secara isti'ab. Semua isti'ab itu makna basuh keseluruhan, hanya pada basuhan, tidak pada sapuan. Jadi kepala tak perlu semualah. Semua itu sunat. Tapi yang lain tu wajib. Itu ijma' di kalangan ulama'. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini yang disebutkan tadi memberi faedah tertib antara satu anggota wuduk dengan anggota wuduk yang lain. Yang keduanya memberi faedah tathlis. Dalam hadis ini menyebut 3 kali. Dan tidak menunjukkan dalam hadis ni hukumnya wajib 3 kali. Ini adalah sifat perbuatan yang terhasil yang untuk mendapatkan fadilat. 3 kali dapat pahala lebih lah. Bukan nak menyatakan tidak sah, tidak memadai solat. Sebab apa? Sebab tak buat 3 kali. Bukan. Dia nak menyatakan tentang kesempurnaan. Mengenai dengan tertib, ulama' Hanafi sendiri, mereka bercanggah dalam masalah tertib ni dengan majoriti di kalangan ulama' termasuk mazhab Syafi'i. Ulama' Hanafi, Al-Hanafiyah, mereka kata tertib tidak wajib. Taslis mentigakan basuhan, 3 kali basuhan anggota wudu. Itu ijma', sebelah suara di kalangan ulama' memang tidak wajib. Kalau ada khilaf pun khilaf yang terpencil, yang dipanggil khilafun syazun, khilaf yang terpencil yang tak perlu diketahui dan tak perlu diambil kira. Okey? Dalil tidak wajibnya membasuh 3 kali kerana dalam beberapa hadis ada menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahawasanya tawadda'a marrataini wa marratan wa ba'dal a'dha sallasaha wa ba'daha bi khilafi dhalik. Sebahagian hadis menunjukkan Nabi berwuduk 2 kali. 2 kali Nabi basuh. Basuhan tu 2 kali. Ada dalam sebahagian hadis Nabi basuh anggota wuduk sekali je. Sebahagian hadis, sebahagian anggota Nabi basuh 3, sebahagiannya Nabi tak basuh 3. Ini menunjukkan hukum basuhan 3 kali itu hukum yang tidak wajib. Ada pun madmadah, berkumur, al-istinsyaq, memasukkan air dalam hidung. Ulama berbeza mengenai kewajipan berkumur dan masuk air dalam hidung. Ada pandangan kata wajib kerana sabit perintah Nabi terhadap 2 perkara tersebut, al-madmadah, berkumur, dan juga istinsyaq, masuk air dalam hidung. Seperti mana disebut dalam hadis Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dan padanya juga disebutkan wabaligh fil istinsyaq, hendaklah kamu berlebih-lebihan dalam masuk air dalam hidung sampai ke pangkal hidung. Illa an takuna sha'iman, melainkan sekiranya kamu puasa, tak bolehlah membatalkan puasa. Berlebih-lebihan dalam masukkan air dalam rongga hidung. Wali annahu wadhaba alaihima, dan yang ulama kata wajib kerana berkumur dan juga masuk air dalam hidung. Ulama kata wajib kerana Nabi berterusan di atas 2 perkara ni pada setiap kali wuduk Nabi. Okey. Dalam riwayat Daruqutni dan juga Abu Daud,
menyatakan innahu la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a. Seseorang tak sempurna solat dia melainkan dia sempurnakan wudu. Kama amarahullahu ta'ala, seperti mana Allah Ta'ala perintahkan kepadanya, fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqaini wa yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ilal ka'bain. Basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala dan juga basuh dua kaki. Tak disebut dalam hadis ini berkumur dan juga istinsyaq, kerana hadis ini nak beritahu iqtasara fihi 'alal wajib. Hadis ini nak berpada, nak ringkaskan kepada perkara yang wajib, yang mana la yaqbalullahu salata illa bihi, yang mana Allah Ta'ala tidak terima solat seseorang melainkan dengannya. Fayu'awwalu hadisul amri bi annahu amru nadbin. Maka ditakwilkan hadis perintah Nabi untuk berkumur, untuk beristinsyaq bukanlah wajib tetapi hukumnya adalah sunat. Okey, kita lihat hadis berikutnya. Hadis yang ke-32. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan, akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu at-Tirmidzi wan Nasa'i bi isnadin sahihin wa qala at-Tirmidzi innahu asahhu syai'in fil babi. Daripada Ali karamallahu wajhah, dia menyatakan mengenai sifat wuduk Nabi SAW, dia berkata wa masaha bi ra'sihi wahidatan, Nabi menyapu kepalanya satu kali. Sapu kepala ketika ambil wuduk satu kali. Okey, hadis ini sebenarnya kalau kita lihat hadis ini, hadis riwayat Sayyidina Ali ini nak menjelaskan suatu perkara yang tak jelas daripada hadis Osman radhiyallahu taala anhu. Hadis Sayyidina Osman yang sebelum ni, Sayyidina Osman ambil wuduk, dia sapu kepala tapi tak diberitahu berapa kali Sayyidina Osman buat sapu kepala. Dalam hadis ini nak menjelaskan dia sapu kepala sekali je. Menyapu kepala hanya sekali. Untuk pengetahuan tuan-tuan muslimin muslimat, perawi hadis ini, hadis yang ke-31, hadis ke-31 ini adalah hadis daripada Ali karamallahu wajhah. Ali ni adalah Amirul Mukminin, dipanggil Abul Hasan, dipanggil Abul Hasan. Sebab apa dipanggil Abul Hasan? Kerana anak sulungnya Hasan, kemudian Husain. Abul Hasan itu gelaran kunyah bagi Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib juga dia kaum kerabat Nabi. Bila disebut tentang hubungan dia dengan Nabi, dia adalah sepupu Nabi SAW, ibnu ammi Rasulullah SAW, iaitu anak kepada pakcik dia sebelah ayah. Itu dipanggil ibnu ammi Rasulullah SAW, dan juga dia merangkap sebagai menantu Nabi Sayyidina Ali ni. Awwalu man aslam minaz zukur fi aktsaril aqwal, mengikut pandangan yang paling majoriti lah di kalangan ulama, menyatakan Sayyidina Ali adalah insan yang pertama memeluk agama Islam di kalangan laki-laki. Dan juga Sayyidina Ali ni menyertai semua peperangan tau, bersama dengan Nabi, melainkan peperangan Tabuk dia tak sertai. Peperangan yang paling getir, peperangan Tabuk, dia tak sertai lah. Dan dia duduk dia bermukim di Madinah Al-Munawwarah sebagai khalifah di sana, khalifah yang keempat. Pernah Nabi berkata kepada satu kali, Nabi kata, ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa. Tidakkah kamu suka wahai Sayyidina Ali, kamu akan jadi daripada aku, kamu dengan aku ni di tempat Harun daripada Musa. Nabi Harun membantu Nabi Musa, Sayyidina Ali membantu Nabi SAW. Bila mana berlaku pembunuhan Sayyidina Osman ibn Affan, maka dilantiklah Sayyidina Ali
dilantik Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah. Sayyidina Ali telah mati syahid pada subuh hari Jumaat di Kufah, pada bulan Ramadan tu, pada sanata arba'in, umurnya 40 tahun, dan dia telah mati. Sayyidina Ali telah wafat selepas mana 3 ba'da salasin min darbatis syaqi, selepas mana 3 pukulan yang dilakukan oleh orang yang celaka, iaitu nama dia Ibnu Muljim, telah membunuh Sayyidina Ali. Khilafah dia lebih kurang 4 tahun. Dia menjadi pemimpin 4 tahun 7 bulan. 4 tahun 7 bulan. Dan dikarang mengenai sifat Sayyidina Ali, menerangkan tentang keadaan Sayyidina Ali ni, beberapa kitab yang cukup tebal. Biodata tentang kisah riwayat Sayyidina Ali, riwayat hidup Sayyidina Ali dan sejarah dia. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, ulama berbeza pandangan juga mengenai dengan sapu mentigakan basuhan pada menyapu kepala, seperti mana mentigakan pada anggota-anggota yang lain. Kita lihat, kalaulah dikatakan tidak disyariatkan membasuh 3 kali, menyapu 3 kali di bahagian kepala ketika wuduk, kerana hadis-hadis Uthman, hadis yang sahih semuanya, seperti apa yang telah dikatakan oleh Abu Daud, menunjukkan menyapu kepala ini hanya sekali sahaja. Menyapu ini dibina di atas takhfif. Sebenarnya takhfif ni ringan, ringkas. Maka tak boleh diqiyaskan dengan membasuh 3 kali, menyapu sekali je, sebab dia takhfif. Dan bilangan, kalau diambil kira bilangan pada basuhan, maka jadilah ia pada gambaran basuhan. Kalau dia sapuan 3 kali, sama dengan gambaran basuhan pun 3 kali, basuh tangan, basuh muka. Maka ulama jawab, dia jawab apa? Kalam Abi Daud tidak membatalkan apa yang telah diriwayatkan, apa yang dia riwayatkannya, dan juga telah mensahihkannya oleh Ibnu Khuzaimah. Kalam Abi Daud tidaklah membatalkan kalam, perkataan, pandangan Abu Daud ini. Dan telah mensahihkan hadis tersebut sebenarnya oleh Ibnu Khuzaimah. Apa dia? Menyapu ini mabniun ala takhfif. Sebenarnya kalau dibina di atas takhfif, ringan, ringkas. Qiyas fi muqabalatin nas fala yasma. Kerana diqiyaskan pada muqabalatin nasi, bertentangan dengan nas, maka tidak didengari, tidak diambil kira. Maksudnya, sebab apakah menyapu kepala ni menyapu sekali? Sebab takhfif, sebab ringan, dan dia adalah qiyas pada berlawanan dengan nas. Mana qiyas berlawanan dengan nas? Nas kata A, maka qiyas kata B, maka ditolak, tidak didengari. Sebab apa? Bila mana nas dalam teks hadis menyatakan 3 kali, tiba-tiba dia kata sekali, maka tidak diambil kira sekali tersebut, bertentangan dengan nas, teks asal daripada hadis. Pandangan yang menyatakan bi'annahu yasiru fi suratil ghusli la yubali bihi ba'da thubuti 'ani syari', yang menyatakan menyapu kepala ni jadilah ia seperti mana gambaran basuh, sama 3 kali, sama 3 kali, maka tidak diambil, tidak dipedulikan gambaran tersebut. Jadilah kita kata pandangan yang menyatakan
jadilah gambaran menyapu dalam gambaran membasuh. Sapu basuh sama 3 kali. Kita tak mengambil kira tentang bila mana telah sabit daripada syariat, daripada Allah dan juga Rasul yang menyatakan berapa kali. Kalau disebut 3 lah, kalau sekali lah. Kita tak perlu kita tengok pandangan yang menyatakan 1 ke 2, tapi yang pentingnya kita lihat apa yang sabit di dalam syariat. Kemudian riwayatut tarki. Kemudian kita lihat pula riwayat yang Nabi tak menyapu kepala, Nabi meninggalkan basuhan 3 kali. Tidak ada pertentangan dengan riwayat Nabi buat basuh 3 kali. Wa in kasurat, walaupun riwayat Nabi tak basuh 3 kali itu lebih banyak. Banyak. Kerana kalam perbincangan ini hanyalah perbincangan nak bagi tahu tak wajib apa? Tidak wajib untuk menyapu kepala 3 kali, tidak wajib. Bal huwa sunnatun, bahkan dia adalah sunnah. Min sya'niha an tuf'ala ahyanan wa tutraku ahyanan. Kadang-kadang Nabi buat 3 kali sapuan kepala, kadang-kadang Nabi buat sekali je menyapu kepala. Okey? Dalam hadis yang ke-31 ni riwayat daripada Sayyidina Ali, nak menyandarkan Nabi menyapu kepala ni, Nabi menyapu kepala sekali. Riwayat Imam Tirmizi dalam bab yang lain daripada Rubaiyah binti Muawiz, bahawasanya dia pernah melihat Nabi berwuduk. Dia kata Nabi basuh kepala dan Nabi menyapu kepala Nabi, dan Nabi Nabi menyapu apa yang di hadapan dan juga di belakang, dan juga sadaqaihi ni, dan juga 2 telinga. 1 kali basuhan je. Sekali basuh kepala, sekali dengan telinga. Wal amalu ala hadha 'inda aktsari ahli al-'ilmi min ashabin nabi wa min ba'dihim. Dan juga beramal dengan hadis ini sebenarnya basuh kepala dan telinga sekali dengan air 1 basuhan. Ini kebanyakan di kalangan ulama, di kalangan sahabat Nabi dan juga orang selepas sahabat Nabi. Dan berpegang dengan pandangan ini, basuh kepala sekali ni, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan juga majoriti di kalangan ulama, kerana hadis-hadis yang sahih menyatakan perkara tersebut. Cuma Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tetap berpendirian menyatakan sapu kepala disunatkan 3 kali. Okey? Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hadis ke-32. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu fi sifatil wudu qala wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu, nak menyatakan mengenai dengan sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu kepalanya, fa aqbala bi yadayhi wa adbara, kemudian Nabi datangkan 2 tangannya, bi yadayhi, nak datangkan di hadapannya, kemudian ke belakang, tak tarik ke depan, ke belakang. Fa aqbala bi yadayhi, Nabi sapu, bada'a bi muqaddam ra'si, bermula di bahagian depan sampai ke belakang, kemudian tarik balik sampai ke depan. Okey, sapu bahagian depan sampai ke pangkal tengkok ni, kemudian tarik balik ke bahagian depan. Okey, hadis yang ke-32 ini nak menyatakan disunatkan menyapu kepala kamil, sempurna, 1 kepala, dan sampai air kepada semua kulit, semua bulu, semua rambut kita. Wasti'ab jihatil ra'si bil mashi, iaitu sapu menyeluruh daripada arah depan juga arah belakang. Itu disunatkanlah. Perkara yang kedua, bukan dalam hadis ini dalalah bagi wajib isti'ab ar-ra'si, wajib menyapu keseluruhan kepala, kerana hadis ini datang pada menyempurnakan wuduk,
Kesempurnaan wuduk bukanlah rukun wuduk. Perkara yang ketiga, tuan-tuan puan-puan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disunatkan menyapu kepala an yabda al-mutawaddi'. Orang yang berwuduk adalah memulakan di bahagian depan kepala. Bahagian depan kepala kemudian sampai ke tengkok. Kemudian daripada tengkok pula patah balik ke bahagian depan. Okey? Itu namanya ta'mim ar-ra's, menyeluruh, menyapu kepala. Dan di sana tak dinafikan ada kaifiat ukhra, cara-cara yang lain, tetapi al-aula, yang aulanya, yang terbaik, yang afdalnya, daripada depan pergi belakang, kemudian tarik balik daripada belakang pergi ke depan. Okey? Hadis riwayat daripada Miqdad bin Ma'di Karab radhiyallahu taala anhu, dia kata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, falamma balagha masaha ra'sahu wada'a kaffaihi ala muqaddami ra'sihi fa amarrahuma hatta balagha al-qafa thumma radduhuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Miqdad bin Ma'di Karab radhiyallahu taala anhu, dia kata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, apabila sampai bahagian nak sapu kepala, wada'a kaffaihi, Nabi ambil dua tapak tangan dia ala muqaddam, berada di hadapan kepala dia, kemudian fa amarrahuma, Nabi sapu lalukan hatta balaghal qafa, sampailah ke bahagian tengkok, bahagian tengkok. Thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu, kemudian Nabi tarik balik daripada belakang pergi ke bahagian depan, sapu kepala. Hadis ini riwayat Abu Daud dan juga Syarah An-Nawawi al-Sahih Muslim. Okey, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, periwayat hadis ni nama dia Abdullah bin Zaid Al-Ansari Al-Mazini. Okey, dia menyertai peperangan Uhud dan dia yang membunuh Musailamah Al-Kadzab. Dia yang membunuh Musailamah Al-Kadzab. Siapa dia? Abdullah bin Zaid. Siapa dia Musailamah Al-Kadzab? Yang Nabi palsu. Dia mengaku diri Nabi. Abdullah bin Zaid dibunuh pada peperangan Harrah. Pada tahun yang ke 63. Tahun yang ke-63. Wa huwa ghairu Abdullah bin Zaid. Dan dia bukanlah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih alladhi ya'ti hadithu fil adhan, yang datang hadis mengenai dengan azan. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-30 33 Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hadis yang ke-33, menyapu dua telinga ketika mengambil wuduk. An Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma fi sifatil wuduk, qala thumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi ala zahiri udhunayhi. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, mengenai sifat wuduk, dia telah berkata, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya dan Nabi memasukkan dua jarinya, as-sabbahatain, dua jari, sabbahatain, dua jari, wa masaha bi ibhamaihi, dan juga dia memasukkan isba'aihi, memasukkan dua jari, iaitu dua jari telunjuk di dalam telinga dia, telunjuk kanan dan juga kiri. Wa masaha bi ibhamaihi ala zahiri udhunaihi,
dan dia menyapu bahagian zahir telinga, bahagian luaran telinga dengan dua ibahamnya, dengan dua jari ibu jarinya. Hadis ditakhrijkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i dan telah mensahihkan hadis ini oleh Ibnu Khuzaimah. Dalam hadis ini nak mengajar cara membasuh telinga. Jari telunjuk berada di dalam, ibu jari berada di luar. Kemudian kita sapu dia ketika mengambil wuduk. Kita pusing dan kita sapu. Kita pusingkan jari telunjuk, kemudian kita tarik daripada bawah, ibu jari naik ke atas. Okey. As-sabbahatain. Sabbahatain maksudnya adalah musabbihatayil yadil yumna wal yusra. Sama ada jari telunjuk kanan dan juga kiri. Maksudnya dinamakan sabbahah. Sabbahah kerana yusharu biha inda tasbih. Diisyaratkan dia ketika tasbih. Bila kita kira tasbih, kita akan kira dengan jari telunjuk. Kita kira tasbih, kita tarik dengan jari telunjuk. Kita tak guna jari kelingking. Nampak? Sebab itu dipanggil sebagai musabbihah. Sabbahah. Wa ghalabul yumna 'ala al-yusra, dan selalunya gunakan yang kanan berbanding yang kiri. Wa illa, jika tidak, faqad naha 'inda tasbih bil yusra ma'aha. Jika tidak, maka sesungguhnya pastilah dilarang ketika bertasbih dengan tangan kiri besertanya, tangan kiri beserta tangan kanan. Okey, wahyal asbu' allati talil ibham. Jari sabbahah ni jari telunjuk yang mengiringi ibu jari. Mengiringi ibu jari satu, jari telunjuk. Dan ada ketikanya ulama sebut kerana dia berada pada tempat tambih ataupun sababah. Sababah mencela lima fihi minad dalalah 'ala al-ma'na al-makruh. Kita tak suka satu benda, kita marah kepada orang, kita akan buat begini, guna jari telunjuk. Hadis ini yang kita sebutkan, hadis daripada Abdullah bin Amar menceritakan sifat wudu. Wa ata bihil musannif, pengarang membawa datang tentang sifat wuduk ini, iaitu ifadati mashil uzunain. Dalam hadis ini menunjukkan dalalah, petunjuk menyapu telinga, yang mana tak disebutkan pada hadis-hadis yang telah lalu. Hadis ni sebut tentang membasuh telinga. Okey, menyapu kepala dan juga kedua telinga, menyapu telinga. Perkara yang kedua disunatkan menyapu telinga ni pada wuduk dengan air yang bukan air menyapu kepala. Air sapu kepala lain, air sapu telinga tu ambil air baru lain. Dalam mazhab Hanafi sama, basuh kepala kemudian terus basuh telinga. Kita dalam mazhab Syafi'i tidak, basuh kepala, sapu kepala kemudian basahkan tangan, sapu telinga pula dengan air yang baru. Okey. Yustahabbu mashul uzunain zahiruhuma wa batinuhuma. Disunatkan membasuh dua telinga zahirahuma wa batinahuma. Disunatkan membasuh dua telinga zahirihima wa batinihima, zahir dan juga batin. Zahir yang di luar, batin yang dalam ni. Batin guna jari telunjuk, zahir yang belakang guna ibu jari. Okey? Dan telah beramal ke atas hadis ini di sisi kebanyakan di kalangan ulama. Mereka melihat menyapu dua telinga zahir dan batin. Mereka berpandangan seperti itu, disunatkan untuk menyapu dua telinga zahir dan juga batin. Al-udhunani adwani munfaridan. Dua telinga adalah dua anggota yang menyendiri, yang berasingan. Difahami daripada maksud dua telinga adalah anggota yang berasingan. Maksudnya apa? Maksudnya kena guna air yang baru. Tak boleh guna air kepala tadi. Air yang sapu kepala, kita guna air yang sama untuk sapu telinga. Okey.
Hadis ini sebenarnya nak menceritakan tentang sifat wuduk, tapi dia dah tambah menyapu telinga. Hadis yang sebelum tak ada sebut tentang menyapu telinga. Okey. Ya, cuma di sana ulama berbeza pandangan je. Difahami pada dua telinga ni ambil air baru ke ataupun sapu. Ambil air baru ataupun disapu je baki apa yang dia sapu pada kepala dia. Dia sapu pada bahagian kepala, terus dia sambung ke telinga ataupun ambil air baru. Tu ulama berbeza pandangan. Okey. Hadis yang ke-34. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastansir thalathan fa inna asy-syaitan yabitu ala khayshumih muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza stayqadha ahadukum min manamih, apabila salah seorang di kalangan kamu bangun daripada tidur, maka hendaklah dia masukkan air dalam hidung dan keluarkannya sebanyak 3 kali. Sebab apa? Fa inna syaitan yabitu ala khayshumih, kerana syaitan bermalam di lubang hidungnya. Khayshum di pangkal hidung dia. Okey. Syaitan bermalam di pangkal hidung. Allah dan juga Rasul lebih mengetahuilah hakikat tidurnya syaitan dalam hidung kita. Cuma kita beriman apa yang Nabi sebut, syaitan akan tidur di khayshum, di lubang hidung kita, pangkal hidung. Kita kena basuh hidung kita bila kita bangun tidur. Kita tak tahu bagaimana cara dia tidur, hakikatnya Allah Ta'ala saja yang tahu. Tapi dari sudut imanan jaziman, dari sudut kita percaya, kita kena beriman, percaya sungguh-sungguh. Sebab itu hadis Nabi, dan hadis yang sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa namtasil ma amarna bih, maka kita taat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kita terima saja bahawasanya Nabi SAW mengkhususkan beberapa ilmu dan juga rahsia yang mana kita tak dapat untuk memahaminya. Okey. Akal pemikiran kita tak boleh terjangkau. Macam mana syaitan boleh tidur? Kita tidur kita tahu. Sebab kita tengok kalau baby koala ni satu binatang. Kalau di Australia ada koala. Koala ni dia tidur pun pelik. Sambil bergayut kat pokok dia boleh tidur. Nak bagi tahu tidur pelbagai cara kita boleh lihat, cuma kita tak tahu bagaimana cara syaitan tu tidur. Kita tak dapat nampak gambarannya. Okey. Bukan dalam penguasaan ilmu pengetahuan kita. Okey. Ikan macam mana dia tidur, kita pun tak tahu. Ikan dia tidur dalam air, macam mana dalam air boleh tidur, kita tak tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu. Okey. Dinukilkan daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, daripada Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, yuhtamal an yakuna qawluhu sallallahu alaihi wasallam, berkemungkinan maksud Nabi syaitan bermalam di khayshum, di lubang hidung ni, maksud dia secara hakikat dia, itu maksud dia secara hakikatnya. Kerana hidung ni salah satu daripada manafidil jismi, lubang rongga yang terbuka, alladhi yatawassalu bihil qalb minha, yang mana boleh sampai kepada hati. Lubang hidung, lubang-lubang ni boleh sampai kepada hati. Terutamanya la siyama wa laysa min manafizil jismi ma laysa lahu ghalqu siwa wa siwal uzunain. Dan rongga hidung ni sebenarnya tidak ada mana-mana rongga dalam tubuh badan kita sesuatu yang tiada baginya penutup, siwahu wa siwal uzunain, melainkan lubang hidung dan juga lubang telinga. Lubang telinga tak ada tutup, lubang mata lubang telinga tak ada tutup, lubang hidung pun tak ada tutup. Lubang-lubang lain boleh tutup, lubang punggung, lubang kemaluan, kubul, dubur, lubang mata,
Mata kita kena tutup, mulut kita boleh tutup. Tapi untuk hidung dengan telinga tak boleh tutup. Macam mana pun tutup pun kita akan dengar dan kita akan ada lubang untuk bernafas pada hidung lah. Terutamanya. Okey? Dalam hadis, inna syaitan la yaftahu ghalaqan wa jaa fi tasa'ub al-amr bikadhmihi min ajli dukhuli syaitan hina idzin fil fami. Datang dalam hadis mengenai dengan tasa'ub. Tasa'ub ni datanglah hadis Nabi perintahkan bila menguap, maka Nabi perintahkan untuk tahan menguap tu, jangan menguap. Sebab takut syaitan masuk pada ketika itu. Masuk dalam mulut kamu. Macam mana masuk? Kita tak boleh nampak. Masuk macam biasa. Kita tak tahu macam mana cara dia masuk. Terbang ke, merangkak ke, tak tahu. Tapi bila mana Nabi suruh tahan daripada menguap. Kalau tak tahan menguap, tapi tutup mulut. Tutup mulut. Sama ada bahagian depan, bahagian ulama kita bahagian belakang. Bahagian belakang lebih baik. Bahagian belakang. Mana bahagian zahir tangan. Bukan tapak tangan. Bahagian zahir, bahagian luaran tangan. Okey. Kemungkinan an yakuna 'ala al-isti'arah fa inna ma yan'aqidu min al-ghubar wa rutubatil khayashim qadaratan tawafuqus syaitan wallahu a'lam. Ataupun Nabi larang, Nabi kata syaitan tidur. Syaitan tadi tidur di lubang hidung. Mana isti'arah, maknanya dia ikat. Ma yan'aqidu min al-ghubar, maknanya di hidung kita ni tempat yang dalam lubang hidung, bukan tempat yang bersih sebenarnya, dalam lubang hidung. Jadi ada masuk habuk macam-macam, rutubatul khayashim, macam-macam bakteria kuman pun masuk ke kotoran. Jadi syaitan pun sukalah tempat-tempat begitu. Bertepatan dengan syaitan. Allah Subhanahu wa taala alam. Ada ulama kata makna hakikat syaitan tidur, ada kata makna isti'arah, maknanya tempat debu, berkotor-kotor debu. Syaitan suka. Perkara yang kedua, perintah Nabi dalam hadis ini, Nabi kata apa dalam hadis ini? Nabi kata, "Idza stayqadha ahadukum min manamih falyastansir thalathan." Masuk air dalam hidung dan keluarkan 3 kali. Perintah Nabi suruh, itu sunat bukan wajib. Wa yuqayyadul amrul mutlaq bi iradatil wudu'. Dan diqaidkan perintah secara mutlak ni, perintah secara mutlak. Maksudnya Nabi masukkan di situ adalah mengambil wudu. Mengambil wudu, masukkan air dalam hidung. Istihbab al-istinsar. Istinsar, disunatkan masuk air dan keluarkan balik air daripada hidung ketika mengambil wudu. Tak wajib istinsar ni. Tidak wajib pada wudu ketika mana membasuh hidung bi'adami zikrihi fi iddati ahadis fil wudu. Tak wajib masuk air dalam ketika wudu, masuk air dalam hidung ketika mana membasuh hidung bi'adami zikrihi, sebab tiada sebutannya pada beberapa hadis mengenai hadis wudu. Tak ada pun Nabi sebut. Nabi ada sebut tapi hanya beberapa hadis. Jadi nak menunjukkan bukanlah wajib. Dia bukan wajib. Perkara yang ketiga, hadis ini adalah merangkumi setiap orang yang bangun tidur. Setiap orang bangun tidur apabila nak berwudu, maka hendaklah dia istinsyak dan juga istinsar. Hendaklah dia masuk air hidung dan dia keluarkan. Setiap orang bangun tidur, tak kira tidur siang ataupun tidur malam, nap ataupun tidur malam, sama je. Okey. Hadis ini juga sebagai dalil tu. Dalil ulama yang berpandangan wajib istinsar, tidaklah berkumur. Ada ulama kata istinsar, masuk air dalam hidung, keluarkan balik air dalam hidung ni wajib, tapi kumur tidak wajib. Ini mazhab Imam Ahmad dan satu jamaah yang lain. Manakala majoriti di kalangan ulama mereka berpandangan, pandangan apa mereka? Majoriti ulama mereka berpandangan tak wajib. Perintah ni perintah sunat. Perintah ni adalah perintah yang sunat.
Mereka mengambil dalil dengan sabda Nabi SAW kepada A'rabi, orang Arab yang duduk di kawasan pedalaman. Nabi kata, tawadda' kama amarakallah. Hendaklah kamu berwuduk seperti mana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berwuduk seperti mana perintah Allah. Seperti kita lihat hadis ke-34. Membasuh dua tangan ketika bangun daripada tidur. Okey? Hadis ke-35 ni, hadis ke-35. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, idza staiqadha ahadukum min naumih, apabila salah seorang di kalangan kamu bangun daripada tidurnya, fala yaghmis yadahu, jangan dia celup tangan dia di dalam bekas air, hatta yaghsilaha salasan, sehingga dia membasuh tangan dia sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, kerana dia tidak mengetahui di manakah tangannya bermalam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aina batat yaduhu, dia tak tahu di mana tangannya. Fa innahu la yadri, dia tak tahu apa, aina batat yaduhu, di manakah tangannya bermalam. Ini adalah mendorong al-ba'is 'ala al-amr. Ini adalah dorongan perintah Nabi untuk basuh tangan kerana ada kemungkinan pada tangan tersebut najis, kerana pada waktu malam kita tidur, kita tak sedar tangan kita berada di mana. Illatun nahyi, sebab illah larangan Nabi, ada beberapa ihtimal kebarangkalian. Halaqat yaduhu ma yu'assir fil ma' awla. Adakah tangan ni bila bertemu dengan air, ma yu'assir fil ma' awla, adakah dia memberi kesan pada air tersebut jadi najis ke ataupun tidak. Sebab itu Nabi sebut aina batat yaduhu, la yadri, seseorang tak tahu aina batat yaduhu, di mana tangannya bermalam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, kanu yastajmirun wa biladuhum harratan. Orang Arab dahulu mereka ni istijmar. Istijmar ni istinja, guna batu, guna tanah liat yang keras. Kemudian negara mereka panas. Kemudian kadang-kadang salah seorang di kalangan mereka, kemungkinan sebahagian mereka akan peluh apabila mereka tidur. Fayuhtamalu, kebarangkalian antatufa yaduhu, tangan dia akan menyentuh pada tempat yang keluar najis, di kemaluan dia, di punggung dia, au ala basratin, ataupun menyentuh kekotoran, jerawat ke apa ke, ataupun darah haiwan, darah nyamuk dan sebagainya, atau kotoran-kotoran yang lain yang tidak diketahui. Sebab kita tidur berapa jam, 6 jam, 7 jam, tak tahu tangan kita di mana, sentuh najis ke dan sebagainya, kita pun tak tahu. Maka Nabi suruh basuh tangan terlebih dahulu. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara pertama yang kita boleh ambil daripada hadis ini, disunatkan membasuh 2 tangan selepas bangun daripada tidur, tak kira lah tidur waktu malam ataupun siang, disunatkan basuh 3 kali, terutamanya pada tidur pada waktu malam.
fi riwayat lil ghalabah, kerana banyak riwayat yang menyatakan tidur tengah malam ni bangun kena basuh tangan dulu. Hadis Nabi larang, Nabi kata la taghmis yadahu, jangan kamu celup, fala yaghmis yadahu, jangan kamu celup tangan, jangan seseorang mencelup tangan di dalam bekas. Larangan tersebut adalah makruh, bukannya haram. Perkara yang kedua idza arada al-mustayqiz an yatawadda, bila mana orang yang terjaga daripada tidur, dia nak berwudu, maka dia fatadkhul al-ghasalat as-sabiqah fi ghusl al-wudu wa yabqa al-awwal idza arada bi idkhal al-yad fil ma'. Orang yang bangun daripada tidur, bila mana dia nak berwudu, maka termasuklah basuhan-basuhan yang terdahulu dalam anggota wudu. Okey, wa yabqal awwal idza arada idkhalul yad fil ma', dan masih berbaki yang pertama apabila dia nak memasukkan tangan dalam air. Maksudnya orang bangun tidur, dia akan wudu akan basuh pergelangan tangan juga, maka termasuklah dalam tu. Kalau kita bangun daripada tidur terus nak ambil wudu, kita akan basuh tangan dulu, pergelangan tangan, itu disunatkan. Kita jangan celup tangan kita dalam kolah, dalam bekas, maka kita basuh dulu, itu yang terbaik. Okey. Kalau dia tak ambil wudu, maka basuh saja pergelangan tangan, itu sudah cukup. Kalau dia ambil wudu, okey, dah basuh pergelangan tangan dulu. Perkara yang ketiga, law ghamasal qa'im minan nam, orang yang bangun daripada tidur, kalau dia celupkan tangan dia dalam bekas, lam yadhurrul ma' wala yasir musta'malan, air tadi tidak jadi najis. Sebab kita tak pasti tangan kita ni jelas najis ke tak. Bila kita tak pasti, sebab tu Nabi suruh basuh. Bila Nabi suruh basuh, maknanya lebih bersih. Tapi kita pasti ke najis, kita tak tahu najis ke tak. Bila kita tak tahu, kita celup dalam air tadi tetap air yang mutlak, air yang suci, tidak dimustakmal dan tidak jadi dia air yang najis. Perkara yang keempat, membasuh tangan sebelum memasukkan tangan dalam bekas fi ghairin najasa al-ainiyah. Basuh tangan sebelum masukkan dia dalam tangan itu dalam bekas pada selain najis ainiyah. Sekiranya ada najis ainiyah di atas tangan, wajib basuh dia. Najis yang bukan ain, contohnya air kencing dah kering dah, tetap kena basuh. Sekiranya ada najis yang berbentuk ain, ada tahi, nampak bentuk tahi, nampak tahi tak cicak ke, tahi apa ke, tahi baby ke, ada kat tangan kita, muntah dia ke, wajib kita basuh dia, wajib. Mengambil dalil daripada hadis yang kita sebutkan tadi, riwayat daripada Abu Hurairah, at-tafriqah baina wurudil ma' 'ala an-najasah wa baina wurudin najasah 'ala al-ma', fatanajjasuhu fil halati tsaniyah, fan-najasah tu'assir fil ma'. Dia ada dipanggil air warid dan juga air maurud. Dia ada najis pada tangan. Sekiranya air itu bertemu najis, itu okeylah. Tapi masalahnya bukan air bertemu najis bertemu air. Itu yang jadi kotor semua air, jadi najis semua air. Contohnya, tahi berada di tangan saya, tahi cicak, tahi muntah di tangan saya. Ada satu baldi, saya tak ambil air baldi itu, saya keluar ke satu gayung, satu cedok tangan, saya simbah pada muntah tersebut, saya tuang pada muntah. Itu maknanya air datang kepada muntah, mana sucilah tangan ni. Tapi bila mana muntah, tangan kita ada muntah, datang kepada air, celup dalam air baldi tadi, maka terus najis semua air dalam baldi. Nampak tak? Itu perbezaan, dipanggil air warid dan juga air maurud. Air warid, air yang datang kepada najis. Air maurud, air daripada najis, air yang dalam pakaian yang najis, ataupun pada anggota badan kita najis, dia celup dalam air yang sedikit, yang kurang 2 qullah.
dalam baldi, maka najis semua baldi tersebut. Perkara yang keenam, al-hadis yadullu 'ala al-akhdhi bil wathiqah ihtiyatan wal 'amal bil ihtiyat fil ibadah. Hadis ini menunjukkan berpegang kepada langkah berhati-hati. Bila kita bangun tidur, kita tak tahu tangan kita najis ke tidak, ambillah langkah berhati-hati, basuh tangan terlebih dahulu. Ini menunjukkan beramal dengan langkah berhati-hati dalam ibadat adalah perkara yang baik. Perkara yang ketujuh adalah istihbab. Disunatkan, digalakkan untuk membasuh najis 3 kali. Najis ada pada tangan kita, basuh sekali pun dah cukup, tapi disunatkan basuh 3 kali. Kerana hadis ini memerintahkan untuk at-taslis, basuh 3 kali inda tawahhumiha wa inda tayaqquniha aula. Kalau kita bangun daripada tidur, tak tahu tangan ni najis ke tak, Nabi kata la yadri fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Tak tahu tangan dia sentuh apa malam ni sebab dia tidur. Dalam keadaan tangan ni tak pasti najis ke tak, Nabi suruh basuh. Basuh pula 3 kali. Kalaulah jelas tangan kita terkena najis, kena muntah, kena tai, kena air kencing, lagilah disunatkan lebih aula basuh sebanyak 3 kali. Okey? Perkara yang ke-8 yang terakhir dalam hadis ini, iaitu sebahagian di kalangan ulama mereka mengambil dalil dengan hadis ini. Istadalla ba'dhum bil hadis lil wudu min massi zakar. Sebahagian di kalangan mereka mengambil wuduk yang mengambil dalil daripada hadis ini, kena berwuduk bila kita sentuh zakar. Sebab bila kita tidur, kita tak tahu, kemungkinan kita sentuh zakar kita, kemaluan kita. Bila garu-garu sentuh kemaluan, batal wuduk. Jadi sebahagian ulama mereka mengambil dalil menyentuh kemaluan itu batal. Sebab dalam mazhab Hanafi, sentuh kemaluan tak batal. Okey. Itu hadis yang ke-34. Berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga selain daripada Imam Syafi'i, Imam Malik menyatakan walaupun perintah Nabi, suruhan Nabi untuk membasuh tangan, jangan celup tangan dalam air, basuh, tapi perintah tersebut menunjukkan hukumnya sunat. Kalau kita tak buat, maka hukumnya makruh. Dan disebut bilangan sekali, bilangan pun adalah sunat 3 kali. Bila sebut tentang Nabi suruh basuh tangan, tak tahu tangan di mana, sebab ada kebarangkalian najis. Bila ada kebarangkalian najis, mana dia syak, ragu-ragu. Bila ragu-ragu, dia tak mengkehendaki wajib. Dia hukumnya dipanggil dalam qawaid fiqhiyah, dipanggil usul, dalam usul fiqh dipanggil istishab. Istishab li asli taharah. Kalau tangan ni asalnya suci ke tak? Asalnya suci. Tangan kita sebelum tidur mestilah suci. Cuma ketika tidur kita tak tahu kita pegang apa, maka kita katakan hukum asalnya adalah suci. Sebab hukum istishab, ambil hukum asal sebelum tu. Adapun orang yang nak berwuduk min ghairi naumin, bukan untuk tidur, fa yustahabbu lahu lima marra fi sifatil wudu wa la yukrah tarku li'adami wurudin nahyi fihi. Sama juga orang yang mana nak berwuduk min ghairi naumin, bukan untuk tidur, disunatkan juga dia wuduk seperti mana disebutkan tadi, basuh tangan terlebih dahulu. Majoriti di kalangan ulama menyatakan anna nahya wal amra li ihtimalin najasah fil yad. Perintah basuh tangan, larangan celup tangan dalam air, majoriti ulama kata sebab kebarangkalian tangan tu ada najis, bukanlah pasti. Okey. Seterusnya, hadis yang ke-37 mengenai dengan
isbaghul wudu ataupun menyempurnakan wudu. An Laqit bin Sabirah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Akhrajahu al-arba'ah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Dawud fi riwayatin idza tawadda'ta famadmid. Daripada Laqit bin Sabarah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, sempurnakan wudu, wa qallil, dan basuh celah-celahan antara jari jemari, wa baligh fil istinsyaq, basuhlah secara berlebihan dalam berkumur, dalam memasukkan air dalam hidung. Masukkan air dalam hidung, wa baligh fil istinsyaq, masukkan sungguh-sungguh sampai ke pangkal hidung. Illa an takuna sha'iman, melainkan kalau kamu berpuasa. Berpuasa tak boleh buat kerana batal sembahyang. Batal wudu, batal puasa. Asbiril wudu mana sempurnakan wudu, sempurnakan rukun dan juga sunat wudu. Itu maksud asbir. Okey. Khallil, celah-celah jari jemari itu masukkan air. Kalau pada tangan dipanggil sebagai tashbik. Tashbik ni jari jemari begini, tashbik. Okey. Sama juga dengan kaki, gosok celah-celah jari kaki. Wa baligh, bersungguh-sungguhlah kamu pada memasukkan air yang sempurna. Ketika kumur sungguh-sungguh dalam mulut, bersihkan mulut sungguh-sungguh. Istinsyaq, dan juga masukkan air dalam hidung, masuk sungguh-sungguh. Ini Islam nak ngajar kita sebenarnya, perkara ni Islam nak ngajar kita kebersihan. Sebab apa tadi daripada hadis yang awal kita sebutkan tadi, sebelum bangun daripada tidur Nabi suruh basuh tangan. Ketika wuduk Nabi suruh basuh dalam hidung, kumur sungguh-sungguh, basuh air dalam hidung. Sebab benda ni benda kita tak tahu. Dalam hidung, kena pergi doktor tengok mikroskop, tengok dalam scan dia tu baru boleh nampak dalam hidung kita. Bila kita tak boleh nampak, kita jaga kebersihan. Kebersihan. Kalau di dalam hidung tak nampak pun Nabi suruh jaga kebersihan. Masukkan air sungguh-sungguh ketika berwuduk. Luaran lagilah kena nampak bersih. Sebelum bangun tidur, sebelum nak pegang apa-apa, basuh tangan dulu. Sebab apa Nabi suruh basuh tangan? Islam menitik beratkan tentang kebersihan. Okey? Daripada wuduk ni kita dah tahu Islam menitik beratkan sangat tentang kebersihan. Sebab itu penyakit-penyakit yang datang, kalau kita tengok, kalau pakar ni dia ada pakar telinga sekali dengan hidung, sekali dengan tekak, 3 sekali package. Bila mana dia ada wire lah ataupun ada urat yang kita panggil urat serangkai, 3 benda. Kalau sakit telinga, kena cek tekak dan juga hidung. Sakit hidung, tengok tekak dan juga telinga. Okey? Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara fiqhul hadis, perkara yang pertama nak menyatakan wajib kita menyempurnakan wudu. Sempurnanya wajib menyempurnakan wudu. Okey? Dengan basuh 3 kali dan sebagainya. Kemudian yundab takhlilil asabi', celah-celah jari jemari masukkan air. Yukhallil biyadihil yusra bil khinsar minha fa in kanatil asabi' multawiyah fayajib at-takhlil. Kalau basuh kaki tu menggunakan tangan kiri, iaitu tangan kiri ni panggil jari kelingking tangan kiri. Kaki kita, tangan kiri, tangan kita masukkan, masukkan, bersihkan daripada bawah, bersihkan, masuk celah-celah jari, itu disunatkanlah. Tapi kalau jari kita ni jari yang bercantum, dia boleh buka. Tapi orang tua, bila orang tua kadang-kadang jari dia bercantum, dia boleh buka, cuma dia bercantum. Bila nak ambil wuduk, dia kena tarik sikit, buka, bagi kena air. Okey, wajib. Perkara yang ketiga, yundabul mubalagha fil istinsyaq, dan juga disunatkan mubalagha fil istinsyaq, masuk air dalam hidung, berkumur, bagi selain orang yang berpuasa. Orang berpuasa tak boleh buat. Tak boleh buat masuk air dalam hidung dan berkumur, tapi jangan berlebih-lebihan. Perkara yang keempat adalah
Berkumur dan juga masuk air dalam hidung adalah perkara yang disunatkan dalam wuduk. Perintah ini adalah perintah sunat, bukan wajib. Okey? Dalil ini, hadis ini juga sebagai dalil wajib menyempurnakan wuduk. Wajib. Semua bahagian kena air, anggota-anggota wuduk. Imam Al-Juwaini menyatakan, dia kata apa? Basuh 3 kali itu disunatkan. Wala yazidu alaiha, jangan lebih 3 kali kerana takut melakukan perkara bid'ah. 3 kali adalah perkara yang disunatkan, tak boleh tambah lebih 3 kali. Sekiranya dia ragu-ragu bolehlah. Kalau dia tak tahu ni dah 2 ke 3, tambah 1 lagi. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, dia basuh kaki sampai 7 kali basuh. 7 kali, bukan kata 3 kali 4 kali, 7 kali. Maka perbuatan sahabat tak boleh jadikan hujjah. Ini bukan perbuatan Nabi, perbuatan sahabat tak boleh jadikan hujjah. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kita katakan kemungkinan kaki dia ada najis, susah nak hilang najis tu. Jadi dia basuh 4 kali menghilangkan najis, dan 3 kali dia basuh mengambil wuduk. Okey? Sebab apa dalam hadis yang kita sebutkan sebentar tadi, hadis yang kita sebutkan sebentar tadi untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hadis sebentar tadi? Menceritakan tentang sempurnakan wuduk. Betul menyempurnakan wuduk. Wajib. Ini juga ada ulama kata dalil sebagai wajib mentakhlilkan, menyelati celah-celahan jari, wajib. Kaifiat dia, cara dia adalah memasukkan tangan kiri jari kelingking selati bawah-bawah jari kaki kita. Okey. Wa amma kaunu takhlil bil yadi al yusra, adapun menyelati dengan tangan kiri itu bukan nas. Hanya saja Imam Ghazali menyatakan innahu yakunu biha qiyasan alal istinja. Dia kata disebabkan qiyaskan dengan istinja. Wa yabda bi asfalil asabi', mulakan dengan bawah jari jemari. Bawah jari jemari, bukan gosok jari kelingking, bukan gosok atas, gosok bahagian bawah untuk kaki. Okey? Ini semua perkataan Imam Ghazali lah. Ada satu hadis daripada Abu Dawud, Imam Tirmizi, daripada hadis Mustawrid bin Shaddad. Dia kata, aku lihat Nabi SAW, apabila Nabi berwuduk, Nabi akan yadluku, Nabi gosok dengan jari kelingking dia. Ma baina asabi'i rijlaihi, di antara celahan jari jemari kaki. Okey? InsyaAllah selepas daripada ini kita lihat pada hadis yang ke-36, dalam menyempurnakan wuduk, isbaghul wuduk, menyempurnakan wuduk. Hadis daripada bukan hadis ni.
bukan hadis 30, hadis yang ke-37 kita akan bincangkan mengenai dengan apa? Mengenai dengan takhlil lihyah, selati janggut. Selati janggut. Hadis daripada Osman. Ini yang kita akan bincangkan insya-Allah taala. Selepas daripada hadis ni 38 takhlilul lihyah, kita tengok juga kelebihan-kelebihan seperti tahjil ghurrah, dan yang berikut ni insya-Allah kita akan tengok semuanya satu persatu sampailah habis bab wudu. Saya kira cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah Taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan sambung pengajian dalam fiqh Syafi'i sebentar lagi insya-Allah taala.